Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 30 Disember bersama saya Fazida Mustafa. Berikut tajuk utama malam ini. Lelaki maut bungkusan atas kereta meletup. Juga kegembiraan 7 pelajar bertukar tragedi. Seorang lelaki maut selepas bungkusan yang ditinggalkan di atas bonet keretanya meletup. Kejadian berlaku di hadapan sebuah restoran di Jalan Pandan Indah, Ampang semalam. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya ACP Muhammad Farouk Ishak berkata kejadian berlaku kira-kira jam 8.55 malam semalam. Pihaknya menerima panggilan dari orang awam yang memaklumkan bunyi letupan di tempat kejadian. Difahamkan mangsa yang bekerja sebagai pelayan dan berusia 28 tahun mengalihkan bungkusan yang ditinggalkan di atas keretanya jenis Toyota Corolla Altis. Selepas mangsa memegang bungkusan itu, terus berlaku letupan dipercayai daripada bungkusan berkenaan. Letupan menyebabkan mangsa mengalami kecederaan parah pada bahagian badan dan tangan dan telah dikejarkan ke Hospital Ampang untuk rawatan. Namun mangsa disahkan meninggal dunia pada 9.45 malam di hospital berkenaan. Motif kejadian berkenaan masih dalam siasatan dan kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kegembiraan 7 pelajar sebuah universiti swasta bermandi-manda di Sungai Ciling Peretak, Kuala Kubu Baru, Hulu Selangor bertukar tragedi apabila 2 daripadanya ditemui lemas. 7 pelajar terbabit dipercayai berada di lokasi itu sejak pagi tadi dan pihak bomba menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian pada 12.30 hari. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM Selangor, Datuk Nur Azam Khamis berkata, mangsa pertama dibawa naik oleh rakan-rakannya dan pihak bomba kemudian memberikan bantuan pernafasan sebelum mangsa disahkan meninggal dunia. Mangsa kedua pula dijumpai pada 12.45 tengah hari tadi oleh anggota bomba yang melakukan pencarian di kawasan kejadian. Pelajar yang lemas masing-masing berusia 21 tahun dan berasal dari Bernam Jaya, Kerling dan Kampung Dagang Setia, Kuala Kubu Baru. Mayat kedua-dua mangsa diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Menurut Datuk Nur Azam, operasi kejadian itu melibatkan 5 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Kubu Baru. Sebuah bot tempur tentera laut Diraja Malaysia TLDM hilang kawalan lalu melanggar KD Laksmana Tan Pusmah semasa melakukan demonstrasi manuvra bagi memintas bot mencurigakan di jeti pengkalan TLDM Lumut. Susulan kejadian TLDM menubuhkan lembaga siasatan bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian pelanggaran bot tempur yang berlaku semasa Hari Terbuka Armada HTA 2022 semalam. Bahagian Komunikasi Strategik Markas Pemerintahan Armada Barat Lumut Perak dalam satu kenyataan berkata kejadian kira-kira 11.30 pagi itu telah mengakibatkan badan kapal KD Laksamana Tun Pusmah terkoyak sepanjang 2 meter manakala bot tempur kemek di bahagian laluan. Bagaimanapun tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan akibat insiden berkenaan. Video kemalangan tersebut turut tular di media sosial. HTA 22 akan diteruskan sehingga esok mengikut atur cara yang telah ditetapkan. Penduduk kampung Padang Rambia dekat Pekan Pahang bimbang apabila hakisan tebing Sungai Pahang semakin serius dan boleh mengancam keselamatan mereka yang melalui jalan terbabit. Tinjauan berita Al-Hijrah di perkampungan itu mendapati tebing sungai berkenaan semakin guntur dan struktur jalan di sekitarnya mengalami kerosakan sejauh kira-kira 2 km. Seorang penduduk Wan Muhammad Wan Husin, 70 tahun berkata, hakisan tebing terbabit semakin serius setiap kali berlaku banjir di kawasan tersebut. Kecil betul. Bila kalau semakin tahun saya tahu lah. Ya, sudah tahu ya banjir gini hujannya mengecil-kecil. Kecil semua. Tak tahu kecil. Tak ada lebar kecil semua. Sungai keluar. Itu masalah.
Jelasnya jalan ini telah wujud sejak tahun 1950-an lagi dan tebing jalan semakin hari semakin terhakis sehingga ia meruntuhkan sebahagian jalan alternatif ini. Difahamkan keadaan tebing sungai yang dahulunya berukuran sekitar 20 meter sebelum ia runtuh turut mendatangkan kebimbangan buat sekitar 15 buah rumah penduduk berhampiran sungai terbabit. Seorang lagi penduduk Jamidi Wahab 63 tahun berkata, hakisan sehingga laluan alternatif atau jalan kampung ini boleh membahayakan penduduk terutamanya pelajar sekolah. Menurutnya, penduduk lebih selesa menggunakan laluan dalam kampung ini kerana laluan jalan utama dilihat agak berbahaya dengan kenderaan yang banyak. Sampai sekarang kisah tu berlaku sedikit-sedikit dan sampai sekarang kita tengok sekarang ni dah hampir separuh jalan dah ke sungai. Dan ini benda ni sangatlah menyusahkan, menyulitkan pada penduduk kawasan sini untuk lalu, sebab sini kawasan ni nak pergi sekolah, nak pergi masjid, semua nak pergi klinik, semua lalu jalan ni. Kalau lalu jalan depan tu risiko sikitlah, kereta laju-laju, kereta banyak. Penduduk berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan segera membaik pulih tebing sungai ini. Sementara itu, Esko Kerja Raya, Pengangkutan dan Kesihatan Negeri, Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata tindakan susulan akan diambil setelah tamatnya musim tengkujuh dan Jabatan Kerja Raya dan Jabatan Pengairan dan Saliran akan berusaha mengatasi masalah hakisan tebing di Sungai Pahang. Semua pengembara yang tiba dari luar negara termasuk China di pintu masuk antarabangsa PMA perlu menjalani saringan demam. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata mana-mana pengembara yang didapati demam, bergejala serta rujukan kendiri akan dirujuk ke pusat kuarantin atau pihak kesihatan untuk pemeriksaan semula. Beliau berkata langkah surveilan di PMA juga akan diperkukuh dengan pengambilan sampel air kumbahan pesawat dari China. Sampel air kumbahan berkenaan akan dihantar ke Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan untuk ujian PCR dan dihantar untuk penjujukan genom sekiranya dikesan positif COVID-19. Dalam pada itu, bagi mengesan sebarang varian baharu pula, semua kes penyakit seperti influenza, ILI serta jangkitan pernafasan akut teruk sari yang mendapatkan perkhidmatan di fasiliti kesihatan dan mempunyai sejarah perjalanan ke China atau kontak dengan individu dari negara tersebut dalam tempoh 14 hari perlu melalui ujian RTK-AG COVID-19. Hasil ujian tersebut akan dihantar untuk penjujukan genom sekiranya dilaporkan positif. Jelasnya, langkah tersebut merupakan antara 4 strategi utama KKM dalam mempertingkatkan kesiapsiagaan menghadapi peningkatan kes dan kematian akibat COVID-19 di Malaysia serta perubahan polisi pengurusan COVID-19 di China. Keputusan berkenaan juga dibuat memandangkan China berdepan peningkatan jangkitan yang membimbangkan dan jumlah kematian yang kian meningkat. Penetapan baharu terhadap pemakaian pelitup muka kepada peniaga makanan dan minuman di Selangor yang berkuat kuasa 1 Januari 2023 mendapat reaksi pelbagai. Dalam tinjauan berita Al-Hijrah hari ini, peniaga memaklumkan mereka akur dengan arahan itu, namun ia menjadi cabaran buat mereka kerana suhu di tempat perniagaan makanan dan minuman kebiasaan panas. Wartawan Abdul Rahman Kunyu ada butirannya. Tinjauan saya di sekitar negeri Selangor mendapati ada peniaga yang menyambut baik saranan kerajaan negeri itu, walau bagaimanapun mereka turut meluahkan cabaran terhadap arahan berkenaan. Dengan keadaan saya sebagai seorang peniaga ayam bakar, which is kita bakar secara api terbuka. So bagi saya untuk pakai mask semasa membakar tu agak tak selesa lah ataupun rimas. Untuk pakai semasa membakar kan. Tapi andai kata berhadapan dengan pelanggan ataupun buat kerja-kerja lain selain membakar, kita kena akulah untuk pakai mask tu. Sebagai itu arahan kerajaan kan. Bagi saya memang dah bersedia 2-3 tahun yang lepas sebab mula boleh pakai mask. Jadinya saya bersetujulah apa kerajaan yang wajibkan untuk kita pakai mask. Kemungkinan ada yang peniaga-peniaga lain yang tak selesa pakai mask ni sebab ialah kita dalam bidang masakan ni sentiasa kena buka tutup sebab nak merasakan masakan. Jadinya bagi kami rasa terganggu jugalah melalui
saranan kerajaan ni juga. Bermakna ada dua part jugalah kan. Sementara itu, ada juga di kalangan peniaga yang kurang bersetuju dan berpandangan bahawa penguatkuasaan ketetapan baharu itu perlu selari untuk semua negeri, bukan hanya untuk negeri Selangor sahaja. Kalau bagi saya tu bersedialah juga. Tapi kalau nak ikutkan saya, sepatutnya bukan kawasan Selangor aja lah. Kalau nak bagi biar sama adil, biar satu Malaysia lah macam tu. Sebab kalau saya sebagai pemasak kan, rimas juga nak pakai emas tu. Rimas, panas, macam tu lah. Kalau boleh biar keadaan tu bagi sama adil macam tu. Bagi saya tak bersedia lagi lah pasal kita dah sekarang kita dah buka ni emas kan. Jadi macam kita nak bekerja ni dengan panas kat sini, kawasan panas sikit macam ni kan. Lepas tu dengan masak lagi, lepas tu kita kena lari sana lari sini kan. Jadi berpeluh tu kita susah nak nafas sikit lah. Jadi macam sama masa kita dulu sebelum Covid pun sama juga macam tu. So jadi kita macam tak selesa lah bila ada pakai mask kan. Peniaga-peniaga di sini memaklumkan telah pun mendapat notis arahan pemakaian pelitup muka di pihak berkuasa tempatan Negeri Selangor di bawah Majlis Bandaraya Petaling Jaya bertarikh 22 Disember 2022. Kata mereka, di sebalik cabaran yang perlu mereka tempuhi, arahan itu tetap akan dipatuhi bagi memastikan keselamatan dan kebersihan premis makanan mereka sentiasa terjaga dan dalam keadaan selesa. Kunjungan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Masjid Jamek Kampung Melayu Majidi di Johor Bahru pada Jumaat mengimbau kembali sejarah perasmian pecah tanah masjid tersebut yang disempurnakan beliau pada tahun 1995. Kehadiran Datuk Seri Anwar ke masjid tersebut menerima sambutan hangat masyarakat setempat. Masjid berkenaan menerima jumlah pengunjung luar biasa hari ini dengan kira-kira 3,000 orang hadir ke masjid itu untuk melihat sendiri pemimpin nombor satu negara itu selain menunaikan solat Jumaat. Ketua Imam Masjid Jamek Kampung Melayu Majidi Muhammad Izzuddin Hassan berkata pihaknya amat terharu dengan kehadiran Perdana Menteri ke masjid itu. Jadi kami kat sini amat terharulah kan, amat gembira dan apatah lagi tadi Datuk Seri tadi dapat meluangkan masa dengan kami dua imam dapat berbual mesra dan saya amat menyukailah dengan Datuk Seri dan kami mengalu-alukan lagi kedatangan Datuk Seri ke Masjid Melayu, insya-Allah kami akan menyambut gembira dengan kedatangan Datuk Seri. Datuk Seri Anwar yang kali pertama mengadakan lawatan kerja ke negeri itu selepas dilantik sebagai Perdana Menteri diiringi Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi dan Ahli Parlimen Johor Bahru Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Akmal yang juga Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan dalam pertemuan itu, pihaknya sempat mengemukakan isu berhubung masalah banjir di negeri itu kepada Perdana Menteri. Saya berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Johor kerana bersama-sama menyambut kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga dengan harapan supaya hubungan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri itu dapat dipertingkatkan. Katanya masalah banjir merupakan isu yang membebani penduduk sejak sekian lama, khususnya melibatkan daerah Segamat dan Johor Bahru. Selepas ini, pandai hasilkan penulisan had celik Al-Quran. Bali. Walaupun diuji sebagai penghidap autism, namun siapa sangka Muhammad Zul Muazzam Zul Azman, 12 tahun, berbakat besar dalam menghasilkan penulisan had selain celik Al-Quran. Lebih mengagumkan apabila anak istimewa terbabit tidak mempelajari seni had melalui mana-mana guru, sebaliknya hanya menjadikan platform YouTube sebagai rujukan.
Ibunya Syazlita Yusof, 36 tahun, berkata bakat anaknya mula disedari seawal usia 6 tahun apabila Muhammad Zul Muazzam dilihat sering menghafal surah Al-Quran sambil menulis potongan ayat berkenaan pada kertas. Namun Muhammad Zul Muazzam, yang lebih mesra dipanggil Muaz itu, mula serius menulis khat semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang lalu, memandangkan ketika itu tidak dapat ke sekolah dan banyak masa terluang. Betul-betul masa lepas PKP, semasa PKP tu nampak kita bagi je YouTube telefon kat dia, dia tengok sendiri. Semua memang dia tengok sendiri. Saya bagi 2 jam je, pagi dengan petang. Lepas tu dia akan tulislah dekat kertas, dia ambil kertas, dia tulis semua. Lepas tu saya tengok benda dah jadi macam itulah. Macam itulah kira. Jadi ni adakah salah satu terapi Muaz sebagai tidak autism? Saya rasa sangat-sangat menjadi terapi pada dia sebab dia boleh jadi lembut hati dia boleh tenang, dia tak mengamuk macam masa kecil dulu semua. Memang buat dia tenang lah. Muaz bukan sahaja boleh melakar pelbagai zikir, tetapi juga ayat suci Al-Quran mengikut kreativiti sendiri selain mengenakan tona warna yang menarik sebagai latar belakang lukisan. Syazlita juga tidak menyangka hasil tangan anak sulung daripada 4 beradik itu yang ditunjukkan di laman sosial Facebook miliknya menjadi tarikan malah sudah banyak terjual dengan harga 10 sehingga RM50 bergantung kepada hasil yang dilakarnya. Menurutnya lagi, anaknya yang juga peminat setia TV Al-Hijrah itu merupakan seorang yang ceria namun agak terbatas dalam komunikasi dua hala akibat masalah mild autism yang dihadapinya. Muaz yang mendapat pendidikan melalui program pendidikan khas PPKI di Sekolah Kebangsaan Batu Unjur Bukit Tinggi, Kelang, Selangor ditemui oleh kru berita Al-Hijrah ketika pulang bercuti di kampung Gual Nibong, Rantau Panjang, Kelantan. Selain dapat menghasilkan karya khat, Muaz juga mampu menghafal Al-Quran serta membacanya secara bertaranum dengan baik. Wadduha wal-laili idza saja ma wanna'aka rabbuka wa ma qala walil akhirati khayrun laka minal ula wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Syazlita berharap agar keadaan anak istimewanya itu semakin pulih serta dapat menjalani kehidupan sebagaimana insan lain dan dalam masa sama boleh menjadikan seni penulisan khat sebagai kerjaya kelak. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menganjurkan program Munajat Ambang Tahun Baharu 2023 bersama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Masjid Putra Putrajaya esok. Ketua Pengarah JAKIM Datuk Hakimah Muhammad Yusof berkata seluruh kaum muslimin dan muslimat dijemput hadir beramai-ramai bermunajat dan mendoakan kesejahteraan dan keselamatan negara serta seluruh lapisan masyarakat agar sentiasa dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Program pengisian malam Tahun Baharu 2023 itu bermula 6.30 petang dengan aktiviti jamuan makan malam, diikuti solat maghrib, solat hajat, bacaan Yasin dan doa selamat pada 7.15 malam. Perdana Menteri kemudian dijadual memberi ucapan amanat khas pada 8 malam yang turut disiarkan secara langsung menerusi Radio Television Malaysia RTM sebelum menunaikan solat isyak pada 8.30 malam. Menurut JAKIM, pelbagai pengisian acara disajikan untuk mereka yang hadir. Sebelum ini, Anwar mengumumkan sambutan ambang Tahun Baharu 2023 di Dataran Merdeka yang sepatutnya diadakan esok dibatalkan berikutan keadaan beberapa negeri dilanda musibah banjir. 11 tahun berdepan konflik peperangan dan kemanusiaan, suara dan sokongan masyarakat dunia terhadap pelarian Syria tidak patut berhenti, malah perlu lebih kuat. Pengerusi Syria Care, Siti Sakinah Omar Baki berkata konflik berpanjangan itu telah memberi kesan mendalam buat rakyat Syria seperti trauma dan kedaifan, malah nyawa yang terkorban kian meningkat berikutan serangan tanpa henti sehingga kini. Jelas Siti Sakinah, berita mengenai situasi dan keperitan yang ditanggung rakyat Syria semakin tidak mendapat perhatian, tetapi jumlah mangsa dan pelarian kesan daripada konflik itu semakin bertambah. Kalau di kawasan di utara Syria sahaja sudah melebihi 4 juta orang. Malah mereka yang terpaksa berpindah ke negara-negara lain
mungkin dalam 5 ke 6 juta orang. Yang berada di Turki sahaja hampir 3 juta orang. Jadi jumlah mereka terlalu besar dan satu perkara perlu dilakukan bagi mengembalikan mereka ke tanah asal mereka, kerana kalau kita tanya mana-mana pelarian pun itu saja ya keinginan mereka untuk pulang semula ke negara asal mereka. Tambah beliau lagi, sehingga hari ini ramai pelarian masih berpindah randah mencari tempat perlindungan selepas hilang pekerjaan dan kediaman. Keadaan lebih menekan apabila berdepan cuaca musim sejuk. Justru itu Syria Care amat memerlukan sokongan seluruh rakyat Malaysia dalam memberi perhatian dan bantuan berterusan selain menyokong usaha memulih dan membangunkan tanah Syria pada masa akan datang. Dan antara lain yang kita usahakan seperti tajak anak-anak yatim kerana jumlah mereka terlalu ramai, dan juga memberi pendidikan kerana dari pendidikan itu sendiri bukan sahaja dapat memulihkan trauma mereka, dapat memberikan knowledge kepada mereka, malah kita menyediakan mereka untuk membangunkan negara mereka yang rosak seperti hari ini insya-Allah di masa akan datang nanti. Buat anda yang ingin membantu pelarian Syria berdepan musim sejuk, boleh salurkan sumbangan ke nombor akaun atau melalui kod QR. Dan untuk maklumat lebih lanjut, hubungi laman web, sosial media Syria Care atau nombor telefon seperti yang tertera. Enam terbunuh, bas dan truk berlanggar dalam terowong. Alhamdulillah, masih diberikan rezeki darinya. Mungkin kebahagiaan ini dapat aku kongsikan pada mereka. Duit zakat dah dapat. Alhamdulillah. Adalah menjadi tanggungjawab kita untuk membantu meringankan beban mereka yang memerlukan. Saksikan rancangan Sembang Wang bersama Abang D setiap Ahad jam 5 petang bermula 4 Disember ini. Ayuh dalami isu serta ilmu kewangan Islam bersama hos Datuk Seri Mahathir Bizi yang membawakan tetamu-tetamu jemputan istimewa khas untuk anda setiap minggu. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan saya Fad dalam Hijrah Berselawat hanya di TV Al-Hijrah. Sallu. Assalamualaikum semua. Saya Sofiza Mohsin ingin mengajak anda semua untuk menyertai satu program realiti baru di TV Al-Hijrah, program Akademi Qura. Anda boleh memuat naik video bacaan Al-Quran secara bertaranum selama 2 minit di akaun Facebook, Instagram dan juga TikTok milik anda dengan syarat anda kena tag TV Al-Hijrah. Bacaan yang terbaik akan terpilih untuk menyertai program Akademi Qura. Kami duduk di Eskom ni dalam keadaan seumpama yang saling bekerjasama, lengkap melengkapi di antara satu sama lain. Jika kita buat operasi, kita akan bersama-sama dengan operasi yang sama dan dengan tugas dan juga wawasan yang sama bagi memastikan kawasan Pantai Timur Sabah selamat. Pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dihukum penjara 7 tahun oleh Mahkamah Junta Myanmar atas kesalahan rasuah. Keputusan itu sekaligus menamatkan perbicaraan 18 bulan terhadapnya sebelum ini. Suu Kyi yang merupakan pemenang anugerah Nobel dipenjarakan atas 5 pertuduhan rasuah. Ia membabitkan pembelian dan penyelenggaraan helikopter sehingga menyebabkan kerugian kepada negara. Kes itu selesai dan tiada lagi pertuduhan terhadapnya. Pemimpin berusia 77 tahun itu ditahan sejak rampasan kuasa oleh junta
pada Februari 2021 dan disabitkan bersalah kerana rasuah dan melanggar sekatan COVID-19. Namun kesemuanya disifatkan sebagai tidak masuk akal. Suki sebelum ini pernah dijatuhi penjara 11 tahun kerana rasuah, hasut tentera dan melanggar Undang-Undang Telekomunikasi. Suki memimpin Myanmar selama 5 tahun dari 2015 yang sekaligus menamatkan tempoh singkat demokrasi Myanmar. Junta tentera menggulingkan kerajaan Suki dengan alasan beliau gagal tangani penyelewengan pada pilihan raya 2020 ketika pemimpin itu meraih kemenangan besar. Di Korea Selatan, 6 orang dilaporkan terbunuh manakala berpuluh-puluh lagi cedera apabila sebuah bas dan trak berlanggar dalam terowong. Kemalangan berlaku di bandar Gua Chehon, pinggir Seoul yang turut mencetuskan kebakaran. Insiden berlaku sekitar jam 1.50 tengah hari waktu tempatan semalam di lebuh raya kedua Gyeongin. Dalam video tular menunjukkan terowong itu dipenuhi api dan asap tebal. Hampir 40 orang dilaporkan cedera. Kebakaran tercetus selepas bas bertembung di lebuh raya berkenaan. Terowong itu dibina bagi melindungi bangunan-bangunan sekitarnya daripada bunyi bising. 44 kenderaan musnah dalam kebakaran itu. 77 trak bomba dan helikopter dengan hampir 200 anggota dikerah ke lokasi kejadian. Pihak berkuasa memaklumkan api berjaya dikawal kira-kira 2 jam selepas kejadian. Punca kejadian masih dijalankan. Ikon bola sepak Brazil yang juga legenda bola sepak dunia, Pele menghembuskan nafas terakhir pada usia 82 tahun. Pele merupakan satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah menggenggam Piala Dunia sebanyak 3 kali, iaitu 1958 pada usia 17 tahun, 1962 dan 1970. Hospital Albert Einstein yang merawat Pele memaklumkan kematiannya akibat kegagalan pelbagai organ selepas sekian lama bertarung dengan kanser kolon di samping menghadapi masalah buah pinggang. Kesihatannya merosot selepas pembedahan terakhir pada September 2021 ketika hayatnya Pele digelar Ore iaitu Raja kerana menjaringkan lebih 1,000 gol dalam kerjayanya sebelum bersara pada 1977. Pele dilahirkan pada 23 Oktober 1940 dalam keluarga miskin di Três Corações, Sao Paulo, Brazil dengan nama sebenar Edson Arantes do Nascimento dan menyerlah dalam sukan ini sejak berusia 15 tahun apabila dia mula bermain secara profesional bersama Santos. Dia mengetuai kelab itu dengan pelbagai gelaran dengan nombor 10 di belakang bajunya. Dikenali sebagai genius bola sepak dan merevolusikan sukan itu, Pele turut diisytihar sebagai khazanah negara. Pele dinobat sebagai atlet abad ini oleh Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa IOC pada 1999. Segmen Bincang Niaga selepas ini. Prestasi industri sawit Malaysia yang lebih baik tahun ini dijangka berterusan sehingga 2023 didorong oleh permintaan lebih kukuh. Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB Dato' Ahmad Parviz Gulam Kadir berkata konflik Rusia-Ukraine yang berterusan memberi impak kepada rantaian bekalan minyak bunga matahari di seluruh dunia menyebabkan lonjakan permintaan minyak sawit sebagai pengganti minyak bunga matahari. Tambahnya, kenaikan harga minyak kacang soya dan minyak mentah Brent di pasaran dunia turut menjadi faktor penyumbang yang mungkin memberi kesan kepada prestasi minyak sawit negara. Pihaknya menjangkakan harga purata minyak sawit mentah MSM pada RM5,100 satu tan tahun ini 15.7% lebih tinggi berbanding RM4,407 satu tan pada 2021. Harga MSM mencatatkan penurunan mulai suku ketiga tahun ini berikutan musim pengeluaran MSM yang tinggi, peningkatan stok minyak sawit dan penurunan harga minyak kacang soya. Justru MPOB menjangkakan harga MSM
MSM akan stabil pada purata RM3,800 satu tan pada 2023. Ia berdasarkan jangkaan pengeluaran minyak sawit yang lebih tinggi, keadaan cuaca yang dijangka bertambah baik terutamanya pada separuh kedua tahun depan serta ketersediaan bekalan minyak sayuran utama lain yang dijangka lebih tinggi. Sementara itu, harga minyak kacang soya yang dijangka rendah berikutan pengeluaran tinggi di Brazil dan Amerika Syarikat AS juga diramal memberi impak kepada harga MSM selain pengukuhan ringgit berbanding dolar Amerika Syarikat. Beliau berkata ratifikasi Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik CPTPP oleh Malaysia akan menggalakkan permintaan untuk produk minyak sawit kerana ia meluaskan aksesnya kepada pasaran baharu seperti Kanada, Mexico dan Peru yang tidak dilindungi oleh mana-mana perjanjian perdagangan bebas sedia ada. Ekspor minyak sawit meningkat sedikit sebanyak 0.8% kepada 14.25 juta tan pada Januari hingga November 2022 berbanding 14.14 juta tan dalam tempoh sama pada tahun sebelumnya. Oleh itu, hasil ekspor minyak sawit melonjak 31% kepada 80.22 bilion ringgit daripada 61.26 bilion ringgit pada tempoh yang sama 2021. Tambah Datuk Ahmad Parvez, pihaknya menjangkakan pengeluaran minyak sawit akan pulih secara perlahan berikutan isu kekurangan buruh di ladang sawit, terutamanya untuk aktiviti penuaian dan pemunggahan buah tandan segar BTS. Situasi tenaga kerja dijangka stabil pada tahun depan berikutan permohonan pekerja asing sedang diluluskan secara berperingkat. Stok minyak sawit diunjurkan sebanyak 2 juta tan pada 2023, lebih tinggi berbanding 2022 berikutan jangkaan bekalan minyak sayuran utama lain termasuk minyak sawit yang lebih tinggi. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa kami turut berada di pelbagai platform media-media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Layari alhijrahnews.com untuk lagi kupasan mendalam, berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Fazida Mustafa. Assalamualaikum dan selamat malam.